Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan Sains Tingkatan 3, bab 1 rangsangan dan gerak balas, 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, tetapi kali ini tentang kulit atau our skin yang meliputi muka dan seluruh bahagian kita sehinggalah ke kaki. Okey, dan semua orang tahu bahawa kulit adalah organ daripada kita yang paling besar dalam badan manusia. Ini adalah struktur kulit yang terdiri daripada beberapa lapisan, juga terdiri daripada rambut, struktur rambut, kemudian ada proses untuk perpeluhan keluar, kemudian terdiri juga daripada pelbagai reseptor yang dapat mengesan rangsangan. Sebelum kita belajar dengan lebih jelas tentang reseptor, mari kita lihat dahulu apakah lapisan-lapisan kulit. Okey, kita fokus kepada lapisan dahulu ya. Okey, untuk kulit kita sebenarnya terdiri daripada 3 lapisan utama. Okey, 3 lapisan utama. Okey, yang pertama di bahagian atas ini, okey, kita sebut dia sebagai epidermis. Okey, epidermis. Perkataan epi ini biasanya kita gunakan dalam istilah sains sebagai permukaan. Di bahagian atas sekali itu adalah epi. Jadi dermis adalah untuk kulit ya. Okey, bahagian yang kedua, lapisan yang kedua ialah dermis sahaja. Itu beza dia. Okey, dan lapisan yang ketiga pula di bahagian paling bawah kita sebut sebagai hipodermis. Epidermis, dermis yang paling besar, dan hipodermis. Epidermis dan hipodermis. Okey, boleh ingat kot. Okey, kemudian mari kita lihat setiap lapisan apa yang ada. Okey, lapisan yang pertama adalah epidermis, iaitu lapisan yang paling nipis dan paling luar. Okey, cikgu tulis kat sini paling luar. Okey, dan dia mempunyai banyak sel-sel yang sudah mati juga di sinilah. Okey, kerana dia lapisan yang paling luar dan yang paling atas sekali. Okey, kemudian untuk dermis pula adalah bahagian dalam kulit. Okey, dan yang paling besar kita boleh nampak kat sinilah paling dalam. Okey, di kawasan dermis ini ya, sebenarnya ia mengandungi banyak benda. Okey, antaranya ialah mengandungi reseptor, paling banyak reseptor. Okey, dekat epidermis juga mempunyai reseptor, iaitu reseptor sakit. Tapi di dermis ada lebih banyak reseptor di kawasan ini. Okey, selain daripada reseptor, di kawasan dermis ini juga mempunyai banyak jaringan kapilari darah ataupun salur darah. Okey, dan seterusnya selain daripada dua ini, di kawasan lapisan ini juga terdapat kelenjar peluh. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, untuk lapisan yang terakhir di bawah sekali, iaitu lapisan hypodermis, iaitu bahagian yang paling dalam bagi kulit. Okey, di sini cikgu highlight paling. Okey, sebenarnya lapisan hypodermis ini adalah merupakan lapisan lemak. Okey, atau kita sebut juga sebagai tisu adipos. Dan juga di kawasan ini terdapat banyak jaringan saraf. Di sini ya, yang mana saraf ini yang akan menghantarkan impuls daripada reseptor ke otak kita. Okey, mari kita lihat pula apakah reseptor. Selepas kita faham tentang lapisan ini, kita boleh tengok tentang reseptor pada kulit. Okey, mari kita lengkapkan peta ini bersama-sama bagi reseptor dan juga fungsinya. Okey, yang pertama sekali adalah reseptor sakit. Okey, yang mana adalah untuk mengesan rangsangan yang menyebabkan kita kulit berasa sakit. Okay, the keyword is menyebabkan sakit.
Okey, untuk reseptor yang kedua adalah reseptor panas. Okey, adalah untuk mengesan rangsangan yang panas. Contohnya adalah kalau kita berjemur dekat bawah matahari, jadi kulit kita akan dapat merasai bahawa suhu sekitarannya adalah panas dengan menggunakan reseptor ini. Reseptor yang ketiga adalah reseptor sejuk. Okey, contoh lain, jika kita pergi ke tempat yang ada salji dan suasana di sekeliling suhu persekitarannya adalah rendah, jadi reseptor ini akan dapat mengesan rangsangan sejuk. Okey, yang seterusnya adalah reseptor sentuhan. Okey, yang cikgu cakap tadi agak besar. Okey, dia adalah untuk mengesan sentuhan. Okey, jika tiba-tiba kawan anda menyentuh tangan anda, okey, walaupun kita pejam mata, kita dapat merasai, okey, dengan menggunakan reseptor ini. Sebarang sentuhan pada permukaan kulit kita. Okey, dan reseptor yang terakhir adalah reseptor tekanan, iaitu berada di paling bawah sekali. Dia adalah untuk mengesan rangsangan akibat tekanan yang dikenakan pada kulit kita. Mungkin kena tumbuk, okey. Tapi kalau yang sakit pula berbeza. Kalau kawan kita cubit tangan kita, so kita akan rasa sakit. Okey, kerana reseptor sakit ini berada di paling atas sekali. Jadi sebab itulah sebarang situasi yang menyebabkan kita sakit, ianya akan lebih mudah dan cepat untuk dikesan. Jadi secara hikmahnya kita dapat menyelamatkan diri kita dengan lebih cepat. Okey, sementara reseptor lain, panas, sejuk dan sentuhan berada di tengah dan tekanan berada di bawah sekali. Okey, ini adalah untuk reseptor. Okey, kita dah pun mempelajari tentang 5 reseptor yang terdapat pada kulit dan juga 3 lapisan kulit. Okey, sekarang bagaimana pula dengan struktur-struktur lain yang ada pada kulit kita? Okey, jadi kita lihat sama-sama apakah struktur lain. Okey, struktur yang pertama cikgu nak tunjukkan ialah di sini. Ini adalah liang peluh. Fungsi liang peluh adalah untuk peluh keluar daripada permukaan kulit kita. Jadi disebabkan itu, apabila kita telah pun exercise senaman, maka kita boleh rasakan kulit kita basah akibat peluh dan peluh keluar di sini. Okey, tapi peluh itu sendiri dikeluarkan melalui satu saluran yang kita sebut sebagai ductus peluh. Okey, ductus ini dalam bahasa saintifiknya adalah saluran. Okey, ductus peluh. Okey, dan ductus peluh ini pula sebenarnya membawa peluh yang telah pun dihasilkan dari sini. Okey, yang ini yang kita kenali sebagai kilang peluh. Dialah yang menghasilkan, yang memproduce peluh. Okey, ini adalah yang melibatkan peluh. 3 ini, kilang peluh, melalui ductus peluh dan keluar pada liang peluh. Okey, seterusnya mari kita lihat pula yang struktur yang lain. Contohnya ialah di sini. Okey, ini adalah kelenjar minyak. Okey, kita perasan ya, kulit kita kadang-kala kalau kita tak cuci, dia akan mengeluarkan minyak. Okey, tapi minyak ini sebenarnya baik untuk kulit kita sebenarnya. Dia melindungi kulit kita dan ianya berada di sini berhampiran dengan struktur yang ni. Okey, yang cikgu highlight di sini warna biru ni. Okey, yang ini adalah kita punya rambut ataupun kita panggil sebagai bulu. Okey, dia berada, kelenjar minyak ini berada berhampiran dengan bulu ni lah. Okey, seterusnya ini pula yang daripada yang mengikat, okey, rambut kita ni ialah otot. Apakah fungsi otot ini? Otot inilah yang sebenarnya membantu rambut kita sama ada untuk menegak ataupun condong. Okey, kita setelah pun mempelajari kedua-dua situasi ini ketika sains tingkatan 1, yang mana
ada situasi yang menyebabkan bulu kita, rambut kita akan dalam keadaan menegak. Okey, dan ada situasi yang mana rambut ini akan dalam keadaan condong. Okey, dia akan menegak jika kita berada dalam keadaan sejuk. Kenapa? Sebab kita nak bagi lapisan, ada lapisan, okey ni rambut ya, lapisan udara sebagai penebat supaya haba daripada badan kita tidak keluar. Tetapi manakala dalam keadaan yang rambut kita condong ke bawah, okey, ini dalam keadaan kita panas. Sebab kita tak nak ada udara terkumpul dekat atas permukaan kulit kita supaya haba mudah untuk dibebaskan dan mengurangkan suhu badan kita. Okey, ini adalah sains tingkatan 1. Inilah dia yang mengawal sama ada rambut itu menegak atau condong. Okey, struktur yang seterusnya pula ialah di sini. Okey, yang berselibat ni ada dekat sini, dekat sekeliling kilang peluh, sekeliling struktur kat bawah. Okey, yang warna merah ni. Okey, ini adalah kapilari darah. Okey, ada banyak jaringan kapilari darah di sekeliling, di tengah-tengah kulit ini. Okey, dan yang terakhir sekali, lapisan terakhir di paling bawah sekali, ini adalah tisu adipos. Okey, iaitu kita juga kenali sebagai lemak. Okey, ini adalah lapisan hipodermis. Okey, mari kita mempelajari tentang mekanisme reseptor dervia kulit. Okey, jadi kita tengok contoh kat sini ya. Kat sini kita boleh nampak tangan mangsa ini sedang mengalami luka. Jadi reseptor sakitnya yang berada paling atas sekali dapat mengesan rasa sakit pada kulit ini. Okey, kemudian ianya akan menghantar reseptor itu akan menghantar impas pada saraf dan seterusnya sampai ke otak untuk dikesan. Sakitnya tangan. Okey, jadi mari kita lihat bagaimanakah perjalanan mekanisme ini. Okey, kita mulakan dengan nombor pertama iaitu kulit tangan tercedera. Kita nampak kat sini ya, berdarah. Okey, jadi ini kecederaan ini adalah rangsangan. Okey, apa-apa pun kita kena bermula dengan rangsangan. Okey. Okey, kemudian yang kedua adalah rangsangan ini dikesan oleh reseptor lah. Reseptor yang mengesan rangsangan kan. Okey, tapi reseptor yang terlibat di sini adalah reseptor sakit. Kalaulah kena air panas, jadi reseptor yang mengesannya adalah reseptor panas. Bergantung kepada situasi. Okey, dan seterusnya pula, okey, reseptor ini lah yang akan menghasilkan yang paling penting sekali iaitu impuls. Okey, akan menghasilkan impuls oleh reseptor. Okey, kemudian impuls ini pula akan dihantar ke mana? Mestilah ke otak oleh saraf. Okey, so saraf yang akan hantar daripada tangan ke saraf tunjang, seterusnya sampailah ke otak dan otak akan mentafsirkan. Okey, kat sini kita tambah mentafsirkan impuls tersebut. Okey, rasa sakit. Dan rasa sakit itu juga otak dapat tafsirkan sama ada sangat sakit ataupun sederhana sakit ataupun kurang sakit. Okey, jadi otaklah yang memainkan peranan di sini. Okey, ini adalah mekanisme yang melibatkan reseptor pada kulit. Okey, tetapi setiap bahagian badan kita yang mempunyai kulit ini tidak sama tahap kepekaannya ya. Okey, bagi tahap kepekaan cikgu akan terangkan dengan lebih details pada video akan datang yang memfokus kepada kepekaan. Kerana kepekaan kulit pada setiap bahagian badan
adalah tidak sama. Ya, betul. Ada yang sangat peka, ada yang kurang peka. Dan tentang kepekaan kulit ini kita akan bincang dengan lebih detail dalam video yang seterusnya yang bertajuk kepekaan organ dervia. Okey, sebarang masalah ataupun soalan anda boleh kemukakan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah cikgu akan cuba untuk menjawabnya. Okey, jangan lupa like dan subscribe video ini.